Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Azmi bin Sayhoni bernombor metrik 051164. Hadirin sekalian, apa khabar semua? Saya harap anda semua berada dalam keadaan baik kerana saya pun berada dalam keadaan baik. Alhamdulillah. Baiklah, hari ini kita akan melakukan forum dan forum saya hari ini bertajuk Mahkamah Syariah di Malaysia merupakan mahkamah kelas kedua. Baiklah, sebelum kita terus pergi kepada perbincangan kita, terus pergi mengulas kepada tajuk kita, perlulah kita mengetahui beberapa istilah yang menjadi kefahaman dalam kita punya perbincangan. Pertama sekali, apa yang dimaksudkan dengan mahkamah? Mahkamah maksudnya adalah tempat yang awam dan umum dan tempat yang rasmi untuk membicarakan pertelingkahan yang berlaku antara dua pihak ataupun lebih. Baiklah, istilah kedua yang kita kena tahu adalah maksud syariah. Apa yang dimaksudkan dengan syariah? Syariah dari segi bahasa bermaksud jalan yang lurus atau jalan yang dilalui oleh ramai orang. Dan daripada segi istilah pula, syariah bermaksud segala hukum hakam yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terdiri daripada Al-Quran dan Sunnah yang berkaitan dengan akidah dan perbuatan mukallaf. Seterusnya, kita juga kena faham maksud apa? Maksud Mahkamah Syariah Malaysia. Secara umumnya, maksud Mahkamah Syariah Malaysia adalah satu tempat yang didirikan untuk membicarakan pertelingkahan khususnya yang berkaitan dengan undang-undang Islam dan khususnya juga untuk orang yang menganuti agama Islam. Seterusnya, istilah terakhir yang kita kena faham adalah mahkamah kelas kedua. Apa yang dimaksudkan dengan mahkamah kelas kedua? Mahkamah kelas kedua adalah mahkamah yang telah didirikan oleh enakmen dan akta pentadbiran. Kalau kita faham, mahkamah sivil dia telah didirikan oleh apa? Oleh Perlembagaan Persekutuan. Maksudnya di sini kita nampak Perlembagaan Persekutuan lebih tinggi daripada enakmen dan akta pentadbiran. Baiklah, kita terus pergi kepada perbincangan kita yang mana saya highlightkan balik kita punya tajuk pada hari ini iaitu Mahkamah Syariah di Malaysia merupakan mahkamah kelas kedua. Sebelum kita terus masuk dalam perbincangan kita yang mengatakan bahawa Mahkamah Syariah ini merupakan mahkamah kelas kedua, kita kena faham dahulu kedudukan Mahkamah Syariah sebelum kemerdekaan. Kedudukan Mahkamah Syariah sebelum kemerdekaan semasa zaman pemerintahan Sultan Melayu Melaka, kegemilangan pemerintahan Sultan Melayu Melaka, di mana ketika itu pentadbiran keadilan adalah Mahkamah Syariah. Mahkamah Syariah dan Undang-Undang Islam ketika itu menjadi undang-undang utama dan mahkamah utama. Nak bagi tahu bahawa apabila Sultan masuk Islam ketika itu, maka seluruh rakyat masuk Islam kerana ketaatan rakyat kepada raja. Namun, apabila Inggeris telah masuk ke Tanah Melayu dan menjajah Tanah Melayu ketika itu, mereka telah mendirikan mereka punya pentadbiran, mereka punya mahkamah dan mereka bawa undang-undang mereka yang telah diguna pakai di England ataupun di British ketika itu. Mereka guna pakai di Malaysia. Sehingga ketika itu Mahkamah Syariah telah jatuh kedudukannya hanya membicarakan tentang hal-hal kekeluargaan Islam dan kesalahan-kesalahan kecil sahaja daripada kesalahan-kesalahan Islam. Sehinggalah perkara ini berterusan sehingga 1948. Seterusnya, kita kena tahu kedudukan Mahkamah Syariah selepas kemerdekaan. Kita lihat selepas kemerdekaan, agama Islam menjadi agama rasmi persekutuan berdasarkan perkara 3 Perlembagaan Persekutuan. Namun malangnya, sangat-sangat malang, Mahkamah Syariah terus jatuh kedudukannya sehingga menjadi mahkamah negeri sahaja. Kerana apa? Ketika itu Undang-Undang Islam tidak didefinisikan dalam perkara 160 Perlembagaan Persekutuan. Dan kita boleh lihat contoh dalam kes Mio Atikur Rahman bin Ishaq dan lain-lain vs Fatimah binti Sihi dan lain-lain. Seterusnya, kita lihat juga kedudukan Mahkamah Syariah ketika ini.
Kedudukan mahkamah syariah ketika ini, mahkamah syariah telah melalui banyak proses, melalui banyak ranjau. Dan Alhamdulillah, ketika ini mahkamah syariah boleh mendengar kes-kes jenayah. Kes-kes jenayah yang ada bidang kuasanya, yang mana dendanya tidak melebihi 3 tahun penjara, denda tidak melebihi RM5,000 dan tidak melebihi 6 sebatan. Apa formula? 3, 5, 6. Kita kena ingat. 3 tahun penjara, RM5,000 denda dan tidak melebihi 6 sebatan. Dan Alhamdulillah, syukur juga kepada Allah bahawa Mahkamah Syariah telah diberi pengiktirafan berdasarkan perkara 1211-A, di mana segala keputusan Mahkamah Syariah yang ada bidang kuasa tidak boleh dicabar oleh mana-mana mahkamah yang lebih tinggi ataupun mahkamah yang lebih rendah. Alhamdulillah. Dan perkara ini kita boleh rujuk dalam kes Muhammad Habibullah bin Mahmud vs Faridah binti Datuk Talib. Dan kita punya perbincangan yang menjadi titik tolak perbincangan kita pada hari ini ialah tomahan-tomahan yang diberikan, yang dilemparkan kepada mahkamah syariah. Kita sering dengar, yang pertama, mereka menyatakan undang-undang Islam dan mahkamah syariah ini adalah undang-undang kuno dan tidak relevan langsung diamalkan ketika ini. Kedua, mereka menyatakan undang-undang Islam telah melanggar hak asasi manusia sehingga mendiskriminasi golongan LGBT. Yang ketiga, mereka menyatakan bahawa undang-undang Islam dan mahkamah syariah merupakan mahkamah kelas kedua di Malaysia. Baiklah hadirin sekalian, bagi menjawab dakwaan ini, saya akan menjawab dengan dakwaan berdasarkan fakta-fakta akademik. Yang pertama, mereka menyatakan bahawa undang-undang Islam merupakan undang-undang kuno. Kita lihat sendiri pada Seksyen 3 dan Seksyen 5. Pada Seksyen 3 dan Seksyen 5, Undang-Undang Sivil Akta 1956, di mana undang-undang kuno ini langsung tidak boleh dipraktikalkan. Langsung tidak boleh dipraktikkan di Malaysia. Sedangkan mereka kata bahawa undang-undang syariah ini undang-undang kuno. Bahkan ketika ini, undang-undang syariah tetap boleh diamalkan. Dan kedua, mereka menyatakan bahawa undang-undang Islam ini melanggar hak asasi manusia. Perlembagaan Persekutuan sendiri membenarkan mahkamah syariah tetap terus berdiri teguh di Malaysia dan terus diamalkan. Mendapat keizinan daripada Perlembagaan Persekutuan dan menandakan bahawa undang-undang syariah langsung tidak melanggar hak asasi manusia. Dan yang ketiga, mereka menyatakan bahawa bahawa mahkamah syariah ini merupakan mahkamah kelas kedua. Kita lihat balik semasa berlakunya darurat. Semasa berlakunya darurat, segala perlembagaan dan undang-undang akan tergantung. Akan tergantung dan tidak boleh diguna pakai ketika darurat. Namun, undang-undang Islam, undang-undang syariah, mahkamah syariah tetap terus boleh diguna pakai. Dan undang-undang mahkamah syariah ini terus kebal, undang-undang Islamnya boleh terus terpakai walaupun ketika darurat. Jadi tidak tepatlah bahawa mereka menyatakan bahawa undang-undang Islam, mahkamah syariah merupakan mahkamah kelas kedua. Tidak tepat dakwaan tersebut. Dan kita sendiri sedar bahawa undang-undang syariah ini telah diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin sekalian, dalam buku 100 orang tokoh berpengaruh di dunia oleh karya Michael H. Hart, dia mengiktiraf bahawa Nabi Muhammad SAW merupakan orang nombor 1 berpengaruh di dunia. Bayangkan, orang kafir sendiri ataupun orang bukan Islam sendiri mengiktiraf Nabi Muhammad SAW merupakan orang nombor 1 berpengaruh di dunia. Apatah lagi ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu sendiri pasti benar dan tidak ada kesilapan. Baiklah, penutup daripada perbincangan kita pada hari ini, saya akan memberi beberapa kesimpulan. Kesimpulan pertama, kita kena sedar dan kita kena faham ketika ini juga
mahkamah syariah punya bidang kuasa masih berada di bawah lagi daripada nak dibandingkan dengan mahkamah sivil. Mahkamah syariah masih berada di bawah lagi, bidang kuasanya masih berada di bawah lagi nak dibandingkan dengan mahkamah sivil. Itu yang pertama. Yang kedua, saya tidak bersetuju dan saya langsung tidak bersetuju bahawa mahkamah syariah di Malaysia merupakan mahkamah kedua. Dakwaan itu kita boleh sangkal mentah-mentah. Kerana apa? Kerana walaupun darurat, mahkamah syariah dan undang-undangnya tetap terus kebal boleh diamalkan. Dan pada cadangan saya, tak semestinya cadangan saya betul ataupun salah, kita lihat sendiri bahawa Brunei Darussalam mereka telah praktikkan mahkamah syariah sehingga mereka boleh memartabatkan undang-undang hudud, hukum-hukum hudud mereka telah adakan, telah digazetkan ketika ini. Sedarlah hadirin sekalian bahawa Brunei Darussalam mereka telah mengambil teori daripada Malaysia untuk mereka tubuhkan mahkamah syariah dan untuk menubuhkan hukum-hukum hudud. Sedarlah itu perkara yang fakta yang kita perlu tahu, rakyat Malaysia sekalian. Jadi hari ini, rakyat Malaysia, perundangan Malaysia, kita kena sedar bahawa negara Brunei telah ambil kita punya teori dan mereka telah terus praktikalkan. Apa salahnya hari ini kita telah ada teori dan kita ambillah contoh bagaimana negeri Brunei Darussalam, negara Brunei Darussalam telah praktikalkan mahkamah syariah dan mengandungi hukum-hukum Islam yang sempurna. Kita tak perlu pun nak mendapat pengiktirafan Malaysia sebagai negara Islam. Cukup sekadar negara Malaysia mempunyai undang-undang Islam yang sempurna seperti mana Nabi SAW ajar. Jadi, rakan-rakan sekalian, renung-renungkan, kita fikirkanlah, renung-renungkanlah. Segala yang terbentang di depan mata kita, hanya kita terus ambil tindakan. Semoga tindakan kita ini diberkati oleh Allah SWT. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay at home. Jaga SOP-SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Bye-bye.